Didik TV KPM. Assalamualaikum, anda sedang menonton program khas Didik TV bersama saya Nisa K dan saya Daya Iman. Anda semua, pada hari ini kita ada majlis pelajaran gerakan masa. Terima kasih cikgu. Okey, macam cikgu je? Ya, tak adalah. Bersempena dengan sambutan Hari Guru kali ke-50 Iman, tahun 2021. Nisa nak ingatkan kepada mereka di luar sana agar kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, di mana pakailah pelitup muka apabila anda berada di tempat awam dan menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, bahu ke bahu ni 1 meter ni, dan jangan lupa kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Dan sekarang ni sebelum kita buat apa-apa, jom kita cuci tangan kita dulu. Sanitasi tangan kita. Alright. Sanitasi tangan kita. Silakan. Okey, saya pula. Ya. Dan bila kita dah cuci tangan kita, barulah kita boleh buka face mask kita, dan jangan buang merata-rata. Kita simpan, kalau tak ada bekas, kita bubuh dalam poket kita kan. Macam Nisa ada bekas khas yang anda boleh gunakan. Pastikan pelitup muka anda bersih untuk anda guna kembali. Kalau dah kotor, pakai pelitup muka yang baharu dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, hari ini topik yang sangat-sangat istimewa kerana #terima kasih cikgu. Maklumlah, Hari Guru dah nak dekat. Kalau di sekolah dahulu sebelum kita menghadapi pandemik, kita sangat-sangat teruja dengan sambutan Hari Guru. Teruja tak kalau dekat sekolah? Teruja sangat. Aiman dulu selalu ada join apa-apa aktiviti tak di sekolah? Saya kat sekolah dulu saya pernah jadi cikgu juga. Jadi yang paling seronok sekali waktu Hari Guru ni, guru-guru lain mesti jealous juga sebab kereta saya penuh dengan hadiah daripada anak murid. Wah, pernah jadi cikgu rupanya. Mengajar sekolah rendah atau sekolah menengah? Sekolah rendah je lah. Sekolah rendah. Banyak peminat rupanya cikgu Aiman kita. Kalau saya dahulu di sekolah, kalau tibanya sambutan Hari Guru tu, sangat teruja untuk kita mengambil tempat dalam apa-apa aktiviti. Contohnya kita ada sketsa, kan, menghiburkan guru-guru dan rakan-rakan, dan kita meraihkan cikgu-cikgu kita di luar sana. Yang paling best sekali kan, bila Hari Guru kan, nanti guru akan partner dengan anak murid main badminton sama-sama. Bersukan bersama dengan guru. Aktiviti cergas, kecergasan. Aiman, kita nak ucapkan tahniah kepada guru-guru di seluruh Malaysia. Sesiapa pun anda, walaupun anda bergelar tenaga pengajar, guru tuition, guru swasta dan sebagainya, kita ingin mengucapkan tahniah kerana anda telah setakat ini menghadapi waktu-waktu pandemik yang sangat mencabar dengan cabaran baharu, di mana guru-guru sekarang kan terpaksa mengajar dalam secara atas talian dengan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. Dan kita tengok PKP sekarang ni, cikgu-cikgu semua kreatif. Buat kreatif. Di YouTube, buat di Facebook dan sebagainya. Ajar subjek-subjek ni secara online untuk mendapatkan manfaat kepada seluruh pelajar mereka. Dan yang paling penting sekali, Nisaki, mereka ni ada yang berpakaian seperti badut pun ada. Untuk apa? Untuk menarik minat anak-anak murid belajar secara online. Guru, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan platform-platform social media yang orang kata menjadi tumpuan anak-anak muda zaman sekarang ni lah. Apabila material-material sebegitu ada di social media, jadi kita dapat gunakan social media dengan lebih baik. Jadi sumber untuk ilmu pengetahuan juga, bukan setakat untuk murid-murid mereka, tetapi untuk murid-murid di seluruh negara. Tapi hari special ini kita ada guest lah hari ini. Kita tidak berdua sahaja. Kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa kerana beliau ini merupakan pelajar yang telah mendapat anugerah, menerima anugerah kategori pelajar terbaik SPM 2019 dalam kategori murid berkeperluan khas. Kerana apa? Nak tahu, kita akan berbual dengan lebih lanjut selepas ini. Tadi kan, sebentar tadi saya ada lihat sedikit paparan siaran lintas langsung dengan rakan kita Hanif di Kota Baru, Kelantan. Awak rasa pusingan akhir, perbahasan antara guru-guru pusingan akhir pasukan Pahang melawan Selangor. Kalau saya tim Pahang, saya Selangor sebab saya duduk kat Selangor kan. Agak-agak siapa menang? Mesti sengit. Mesti Selangor. Mesti Pahang. Saya sokong Pahang. Okey, kita tengok. Kita tengok keputusannya siapa yang nanti. Tapi ini. saya kira guru-guru di Malaysia semua yang terlibat dengan pertandingan bahas ini, saya kira mereka sangat-sangat, orang kata telah mencapai satu tahap yang saya sangat-sangat kagumi, di mana mereka telah menunjukkan kredibiliti mereka, kemampuan mereka untuk mengekalkan integriti sebagai seorang guru ketika berdebat, ketika berbahas. Itu antara cabarannya, dan kita dapat lihat juri-juri pun begitu fokus memberikan mata mendengar perbahasan mereka, butiran-butiran mereka bahaskan. Agak-agak siapa menang nanti kita akan lihatlah. Dan juri-juri mereka pun bukan di kalangan orang biasa-biasa. Pak Nil pun ada sebagai juri dalam pertandingan tersebut. Kita pun lihat juga gaya penampaian guru-guru kita. Tapi
Saya rasa kita akan kembali dengan Hanif tidak lama lagi. Sebelum itu kita nak berkenalan dahulu. Dengan siapa? tetamu kita. Ya, tetamu kita. Agak-agaknya siapa beliau? Saya dah jumpa beliau tetapi secara alam maya kita akan berkenalan dengan beliau. Jom kita saksikan profil ini. Rakan-rakan siapa agaknya di antara mereka? Baik, kalau kita tengok dekat sini kan nampak ceria saja, tapi sebenarnya Nabila, mereka ni ada di kalangan mereka ni yang ialah diuji walaupun mereka ni mendapat pelajaran dengan baik, namun begitu mereka diuji dengan kesakitan dan sebagainya. Jadi ini cabaran yang kita lihat dalam jiwa seorang pelajar, walaupun mereka diuji dengan macam-macam pandemik dan sebagainya, mereka tetap sungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Ya, kita ingin mempersilakan adik Nabila Irdina Mak Yaakob yang merupakan penerima anugerah kategori pelajar terbaik SPM 2019 kerana beliau dalam kategori MBK ni kerana beliau mengalami satu situasi yang dinamakan skoliosis. Apa khabar adik Nabila? Ya, adik Nabila boleh buka mask, tak ada masalah. Kita dah menjaga jarak sosial dan jangan lupa untuk gunakan hand sanitizer. Silakan. Okey, kita sanitasi tangan anda, ikut SOP walau di mana saja anda berada. Ini jarak dah cukup dah, Ya, cukup. Saya rasa dengan dia saja dah 2 meter. InsyaAllah. Okey, Nabila. Sihat Alhamdulillah? Alhamdulillah sihat. Macam mana perjalanan atas ini? Okey semua? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah dipermudahkan. Boleh cerita kat kita sikit tentang pengalaman bagaimana diuji dalam keadaan seperti itu tapi masih boleh sungguh-sungguh kan belajar? Silakan. Ya, Alhamdulillah lah. Saya yakin bahawa setiap kejayaan tu mesti ada usaha orang lain juga. Bukan semuanya usaha kita seorang. Mesti ada usaha, soalnya contoh guru, rakan-rakan, ibu bapa dan keluarga. Dan benda tu sangat memberi impak walaupun dia kecil ke besar ke memberi impak kepada kejayaan seseorang. Ya, saya nak tanya kita sedikit backstory lah ya Aiman. Sejak umur berapa Nabila dikesan dengan penyakit skoliosis? Sejak daripada saya tingkatan 1. Jadi sebelum tingkatan 1. Ya. Baik. Kalau maknanya daripada tingkatan 1 dah didiagnosis dengan skoliosis, pada waktu tu mungkin Idina masih terlalu muda untuk memahami penyakit itu. Apa reaksi Idina pada waktu tu? Pada waktu itu saya mendapati bahawa saya punya tulang belakang tu S. Skoliosis dan tak ada S. Macam tu. Dan saya macam berjaga-jaga jugalah supaya dia macam tak makin teruk, tak makin ni kan. Tapi tahun ke tahun tu ada perubahan yang darjah tu macam agak meningkat sikit. Jadi kita yang sihat ni pun kadang-kadang kita tak boleh belajar betul-betul lah kan. Rugi kita bila kita tak. Lagi rakan-rakan kita yang ada situasi seperti Nabila. Kita akan berbual lebih lanjut dengan Nabila selepas ini. Kita nak berjumpa ataupun bertemulah dengan Hanif Miswan yang berada di Kelantan. Apa agaknya perkembangan di sana? Silakan Hanif. Dua window. Banyak perkara seronok yang ada di sana dan sekarang ini sedang berlangsungnya majlis peresmian pelancaran gerakan massa terima kasih cikgu, dan sekarang ini kita bersama dengan Hanif Miswan. Mari kita saksikan. Jom kita saksikan. Okey, kalau kita tengok keadaan dekat sana Nisa, keadaan yang cukup meriah, tapi masih menjaga SOP dan kita dapat lihat jarak-jarak mereka dijaga. Dan kita akan kembali dengan Hanif selepas ini, di mana Hanif berada di program khas Majlis Pelancaran Gerakan Massa Terima Kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru kali ke-50 tahun 2021. Dan majlis ini pun bakal dihadiri oleh YB Menteri Kanan yang akan merasmikan program pada hari ini. Dan menariknya
Nisa yang mana kita melihatkan di sinilah bahawa kita lihat guru-guru bertungkus lumus untuk memastikan anak murid mereka berjaya. Ya, maklumlah. Tadi Nabila ada berkongsi mengenai usaha ini bukan usaha beliau seorang sahaja. Ada guru-guru yang terlibat, ada ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Baiklah, kita mungkin akan fokuskan sedikit kepada peranan guru yang membantu Nabila sepanjang Nabila di alam persekolahan. Manakah kita pun dah nak Hari Guru kan tak lama lagi, dan topik kita hari ini adalah gerakan masa #Terima Kasih Cikgu. Mungkin Nabila boleh kongsikan apa antara pertolongan-pertolongan ataupun usaha guru-guru adik Nabila Aidina sewaktu di sekolah dahulu. Okey. Kalau boleh saya sebutkan guru-gurunya memang tak sempat lah kan. Banyak memang guru-guru memang bagi peranan yang penting lah untuk saya dan rakan-rakan. Jadi antara guru-guru ni saya sangat sanjungi mereka sebab mereka ni ada komitmen, mereka ni ada kekuatan sendiri yang buatkan pelajar-pelajar ni sangat menghargai mereka. Okey. Kadang-kadang guru ni sanggup mengutamakan pelajar, kan ada keluarga juga tapi sanggup mengutamakan pelajar. Cikgu ajar sampai malam, even pukul 12 pun cikgu ada lagi tengah mengajar. Jadi macam cikgu juga ada buat intervensi. Kita intervensi ni kan macam kelas asing daripada biasa, tapi sebenarnya intervensi ni dia buatkan pelajar lebih motivasi sebab cikgu macam bagi lebih tumpuan dekat kita. Jadi kita rasa macam cikgu bagi tumpuan dan kita rasa bermotivasi untuk lebih membanggakan cikgu. Yalah, siapalah kita tanpa guru kan. Dan rakan tugas kita dah bersedia dalam pelancaran gerakan masa Terima Kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru ke-50 tahun 2021, dan kita ada rakan tugas kita Hanif di sana. Kita kembali kepada Hanif yang berada di Kota Baru Kelantan. Okey, baik, terima kasih Daya Aiman dan juga Nisa di studio. Baik, seperti yang telah dimaklumkan, ini adalah program khas bersempena dengan Majlis Pelancaran Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan ke-50 pada tahun 2021 ini, yang telah pun bakal dimulakan pada hari ini untuk kita countdown ke sambutan Hari Guru secara berperingkat. Jadi kami masih lagi di Kota Baru dan seperti telah dimaklumkan, Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jiden juga telah pun hadir, telah berada di tempatnya untuk menyempurnakan proses ataupun majlis perasmian ini, pelancaran ini. Dan ini akan dilancarkan secara besar-besaran di seluruh Malaysia. Yang apa yang sedang didendangkan sekarang ini adalah berkaitan dengan simbolik pengorbanan perjuangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet terutamanya di portfolio Menteri Kanan Pendidikan ini dalam memberikan satu lagi dimensi pembaharuan terhadap institusi perguruan, terhadap profesion perguruan dan terhadap bagaimana kita ingin meraihkan mereka dalam membawa profesion keguruan ini di dalam satu tahap yang lebih tinggi lagi. Dan ini sedang didendangkan pada ketika ini adalah dengan lagu Warisan, simbolik daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad di dalam menyampaikan mesej kepada para guru yang hadir ini dari seluruh Malaysia, termasuklah mereka yang baru sahaja selesai pertandingan perbahasan sebentar tadi, untuk kita berikan kepada mereka tentang jasa-jasa mereka ini kita hargai. Dan kalau boleh saya katakan juga dengan apa yang sedang berlaku pada ketika ini adalah tentang bagaimana pentingnya ataupun tema sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan yang akan didedahkan. Kita tahu bahawa hashtag ataupun simbolik Terima Kasih Cikgu itu sangat-sangat penting, sangat-sangat menusuk. Okey, itu tadi kita bersama dengan Hanim Miswan bersama dengan Majlis Pelancaran Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu sempena. Kita tak lama lagi kan? Ya, tak lama bulan nak Mei. sambut Hari Guru. Pejam celik dah 16 Mei nanti. Baik. Tadi sebut tentang guru tadi. Ada tak momen-momen yang indah bersama dengan guru yang saat paling mereka diingati? Paling diingati. Okey, antara momen dengan guru, selalunya macam kami selalu buat belajar ramai-ramai tu kan. Adalah satu waktu tu kalau saya tak faham satu macam belajar ramai-ramai kan, tu saya tak faham satu tajuk tu, saya pergi cari guru yang di luar, macam guru Zulfat Irawan juga. Tapi saya mencari guru tu untuk macam, maksudnya macam guru ni macam tak mengalu-alukan kedatangan pelajar untuk bertanya. Walau di mana pun diorang berada, diorang sangat mengalu-alukan. Jadi saya pergi kepada cikgu tu, saya pun tanya cikgu boleh tak tolong ajar saya, ajar saya ini. Tapi cikgu tak ajar. Jadi saya macam membantulah benda tu sebab
Apanya peranan guru ni sangat besar lah. Saya momen yang indah juga, cikgu selalu ajar sampai tengah malam. Lepas tu bagi semangat dan tenangkan kita orang macam tak apa, okey je, tak apa. Ada tak waktu tengah-tengah sakit tu tiba-tiba cikgu bantu ke? Ada. Ada juga? Ada. Masa sakit tu cikgu bagi pinjam ubat, cikgu bagi rehat. Itu kita dapat lihat Aiman ya, antara sumbangan dan pengorbanan guru kita, walau di mana saja mereka berada, di waktu apa pun kita hubungi mereka, mereka cuba membantu. Tak faham janji kita bertanya. Saya rasa cikgu-cikgu suka kalau kita bertanya. Ini menunjukkan kita pun ada inisiatif, ada minat nak belajar, nak memahami sesuatu topik atau subjek. Baiklah, adik Nabila Irina, saya nak tanya sesuatu. Sewaktu alam sekolah menengah khususnya menuju ke SPM pada tahun tersebut iaitu SPM 2019, apa antara cabaran yang adik Nabila Irina hadapi waktu tu? Adakah waktu tu tengah sakit sangat ke ataupun ada sedikit kesukaran ke, macam mana? Okey, antara saya punya kesukaran sikitlah. Sebab kan saya kan memang belajar bersungguh-sungguh untuk SPM dan nulis pun tak berhenti. Cikgu pun rajin buat kelas semua tu kan. Jadi ada satu waktu tu sebabkan kuat sangat menulis, saya macam tak rasa dah pen tu. Sebab rasa macam lenguh sangat. Okey. Rasa lenguh sangat sampai tak rasa pen tu. Jadi saya fikir macam mana saya nak tulis kan? Lepas tu saya guna tangan kiri. Tapi saya bukan kidal pun. Saya guna tangan kiri tapi tak boleh juga. Tapi lepas tu saya nak tanya kawan, takut tertinggal pula kan. So lepas habis tu baru saya jumpa cikgu. Saya minta apa cikgu ajar. Bila saya dah boleh tulis tu, saya pun minta nota kawan. Apa semua tu. Jadi susah sikit lah. Ada satu masa tu saya tak boleh bangun pun. Jadi kawan-kawan saya adalah wada-wada juga yang tanya. Diorang tolong sikatkan rambut, tolong pakaikan tudung. Sebab kan tak boleh nak tu. Jadi saya nak ucap terima kasihlah pada guru-guru, rakan-rakan dan dari sekolah Sekolah Bersama Pondok Integrasi Rawang. SPPIS Rawang. Bila kita sebutkan tentang guru-guru ni hebat kan. Betul. Dan pasti lebih hebatnya adalah ibu bapa kepada guru-guru tu. Ya. Baik. Macam mana kalau ibu bapa guru-guru tu seorang guru juga? Ya, guru juga. Okay, jadi kita ada tetamu khas. Saya pun dah tersasul-sasul di tetamu khas yang akan bersama-sama dengan kita berkongsi dengan lebih lanjut lagi mengenai minat dan juga kecintaan terhadap profesion perguruan ini. Jom kita ingin mempersilakan tetamu atas talian kita iaitu Encik Muhammad Saleh Hussein yang merupakan bapa kepada 9 orang guru. Yang turut bersama-sama kita adalah anak beliau iaitu Puan Nurhana Muhammad Saleh yang merupakan anak sulung kepada Encik Muhammad Saleh tadi, merupakan guru SM Sains Tengku Abdullah Raub Pahang. Assalamualaikum Cik Saleh dan Puan Hana. Apa khabar? Masya Allah. Kalau 9 orang anak ni, Encik Muhammad Saleh, agak-agak rumah tu dah jadi macam sekolah rasanya. Boleh jangan lupa bukakan mikrofonnya ya untuk kita berbual-bual. Onkan mikrofon. Di Google Meet tu. Ya. Apa khabar Puan Hana dan Cik Saleh? Alhamdulillah. Mungkin Encik Muhammad Saleh boleh ceritakan sedikit pengalaman dalam mendidik anak-anak ni daripada kecil sampai ke besar ni. Ialah kadang-kadang orang kata setengah anak ni tak apa jadi juga. Tapi ini semua menjadi ni. Boleh ceritakan kepada kita? Adakah Cik Saleh dah memupuk minat terhadap menjadi guru ni kepada anak-anak dia kecil lagi? Silakan. Tentu. Barang tentu. Sejak kecil lagi saya tanam minat supaya suka kepada cikgu dan bekerja sebagai guru. Banyak keistimewaan yang didapati daripada menjadi guru. Antaranya menyampaikan ilmu yang berguna kepada generasi akan datang, dan yang kedua membentuk akhlak pelajar-pelajar, dan yang ketiga hubungan yang baik antara satu sama lain. Terima kasih. Bukan mudah ya. Ada seorang ayah yang boleh didik semua anak-anak ni dan dengan satu pemikiran yang sama. Baik, kita nak bersama lagi dengan sahabat kita, Cikgu Saleh. Kita nak melihat keadaan di Kota Baru, Kelantan sana, yang mana ramai guru-guru yang sedang berganding bahu dalam satu program Majlis Pelancaran Gerakan Masa. Terima kasih Cikgu sempena sambutan Peringkat Kebangsaan Hari Guru ke-50 tahun 2021. Jom kita bersama dengan Hanif Miswan. Silakan Hanif Miswan di Kota Baru, Kelantan.
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanif, kat sana okey semuanya. Saya nampak mereka dah mulakan acara di sana ya. Silakan. Menteri Kanan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey baik, kita kembali bersama kami. Maafkan kami mungkin ada sedikit urusan teknikal, tetapi saya akan terus bawakan sahaja tentang apa yang berlaku pada ketika ini. Baru saja selesai upacara pembacaan doa dalam usaha untuk kita mengharapkan agar segalanya berjalan lancar pada hari ini. Dan selepas ini akan ada ucapan daripada wakil kumpulan penggerak pendidik ibu bapa, komuniti dan juga swasta di negeri Kelantan ini dalam usaha untuk kita meraihkan ataupun kita mengalukan kehadiran. Apatah lagi sekarang ini adalah program pelancaran yang setelah sekian lama baru dilancarkan dan juga baru dilakukan pada tahun ini, simbolik pada tahun 2021. Dan Datuk Adnan Hashim yang telah bersama dengan kita pada awal temu bual tadi akan bersama dengan kita dalam usaha untuk mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Dan selepas itu barulah akan ada ucap tama ataupun amanat daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan apa harapan ataupun apa sebenarnya gerakan masa Terima Kasih Cikgu pada tahun 2021 ini bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang ke-50. Jadi sedang dilangsungkan upacara ini sebenarnya. Dan tadi juga ada simbolik nyanyian lagu negaraku, juga lagu Setia, antara simbolik kepada gerakan cikgu-cikgu kita, guru-guru kita, warga pendidik kita dalam usaha untuk memberikan yang terbaik. Sebab kita faham ini adalah antara cabaran dalam norma baharu ini, dan kita faham ini adalah antara segalanya seakan reset semula, restart semula, termasuklah dalam institusi pendidikan. Cabaran sebenarnya yang sangat baharu bagi semua, sama ada mereka pembuat dasar ataupun sama ada mereka ni yang mencalonkan tanggungjawab dan amanat kepada semua. Jadi saya percaya dengan adanya perkongsian di studio oleh Daya Aiman dan juga Nisa bersama dengan tetamu yang kita jemput hadir, akan ada dimensi-dimensi berbeza di dalam perkongsian berkenaan dengan cabaran-cabaran mereka. Jadi saya difahamkan itu antara intipati yang akan ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin yang hadir pada hari ini bersempena dengan pelancaran gerakan masa #Terima Kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan sempena sambutan tahun baru, sambutan Hari Cikgu, sambutan Hari Guru 2021 yang ke-50 ini sebenarnya. Dan kita masih lagi menunggu ucapan yang akan dilakukan sebentar saja lagi, dan sebenarnya ramai yang hadir juga di dalam memberikan sokongan secara penuh kepada semua lah berkaitan dengan apa yang dilakukan. Dan sekarang ini kita akan berikan tumpuan kepada ucapan yang akan diberikan oleh ucapan alu-aluan tuan rumah lah oleh Datuk Adnan Hashim sebentar sahaja lagi. Dan tetamu berhormat, sebentar tadi telah dicairkan oleh pasukan Senisilat. Okey, kumpulan penggerak sebenarnya dilakukan oleh kumpulan penggerak ibu bapa, komuniti dan swasta yang akan bersama-sama dengan kita. Ada juga wakil-wakil yang lain hadir daripada guru pewaris negara, ada juga cikgu-cikgu yang hadir dari seluruh negara Malaysia untuk bersama-sama kita raikan. Harus diingat sebenarnya program pada hari ini, program gerakan pelancaran gerakan masa ini adalah sebagai simbolik kepada permulaan ataupun countdown kita kepada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-50. Okey, baru saja kita mendapat signal sebenarnya daripada pengacara majlis berkaitan dengan ucapan alu-aluan yang akan diberikan oleh kumpulan penggerak ibu bapa komuniti kebangsaan peringkat negeri Kelantan yang bahagia Datuk Adnan bin Hashim yang sedang naik ke pentas pada ketika ini. Jadi boleh elok rasanya kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu ucapan yang akan diberikan ini dalam usaha simbolik kepada majlis pelancaran pada hari ini. Jom. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Dr. Razi Jidin,
YB Menteri Kanan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadil bin Datuk Haji Hassan, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan Pendidikan Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi merangkap Esko Pendidikan di Kelantan, mewakili Menteri Besar Kelantan, Yang berbahagia Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang berbahagia Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang berusaha Tuan Haji Aminuddin bin Adam, Pengerusi Yayasan Guru Malaysia, Yang berbahagia Datuk Muhammad Jamil bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian merangkap Pengerusi Urustia Jawatankuasa Induk Hari Guru Kebangsaan, Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, bersama berterangkan memohon Allah SWT izinkan majlis ini berjalan lancar, berjaya, dan semoga pengurusan sekolah harian merangkap pengurusi urustia Jawatankuasa Induk Hari Guru Kebangsaan, timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, pengarah-pengarah bahagian Kementerian Pendidikan, bahagian pengurusan sekolah harian, dan atas penganjuran gerakan massa, terima kasih cikgu pada tahun ini. Terima kasih kepada Yayasan Guru Malaysia Berhad selaku penaja utama untuk sambutan gerakan massa tahun ini. Sekalung penghargaan juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan selaku tuan rumah. Penghargaan juga kepada semua 16 Jabatan Pendidikan Negeri, semua kumpulan penggerak ibu bapa, komuniti negeri, sektor swasta dan badan bukan kerajaan yang telah menghulurkan kerjasama dalam menjayakan program pada hari ini. Yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, KPIBK merupakan kumpulan penggerak ibu bapa komuniti yang telah dibentuk daripada personel-personel yang telah dan akan menggerakkan inisiatif 62 dalam anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Bagi gelombang kedua PPPM ini, KPIBK ditubuhkan menggantikan kumpulan penggerak sarana kebangsaan, singkatannya KPSK. KPIBK dikhususkan untuk pasukan di peringkat kebangsaan, manakala PIBKN pula adalah dikhususkan kepada pasukan-pasukan peringkat negeri. KPIBKN bertanggungjawab sebagai pemangkin potensi kepintaran ilmu kemahiran sumber PIBK pada peringkat JPN, PPD dan sekolah. KPIBKN akan berusaha membantu menyalurkan sumbangan PIBK ke seluruh negara. 3 aktiviti utama PIBK ialah penglibatan ibu bapa dan komuniti di sekolah, kehadiran ibu bapa di sekolah dan penglibatan ibu bapa di rumah. PIBK digerakkan dengan berkonsepkan pengintegrasian
sumbangan dari idea kepakaran, pandangan dan tindakan dalam melestarikan peranan ibu bapa atau penjaga di sekolah sebagai usaha menyokong pelaksanaan PPPM 2013-2015. Kami optimis pihak sekolah telah mengamalkan sikap keterbukaan dalam menerima kehadiran dan sumbangan atau kepakaran ibu bapa dan komuniti di bawah dasar buka pintu, iaitu memahami dan membantu sekolah dalam meningkatkan modal insan murid untuk terus cemerlang dalam pelbagai bidang. KPIBK telah menetapkan sasaran KPI, iaitu kehadiran ibu bapa secara sukarela ke sekolah melebihi 50% dan kehadiran dalam 5 aktiviti melebihi 65%. Antara aktiviti adalah Hari Pendaftaran Mesyuarat Agung PIBG, Hari Pelaporan, Hari Sukan dan Hari Anugerah ataupun kecemerlangan sekolah. Yang berhormat Datuk, KPIBKN sangat berharap agar warga sekolah serta ibu bapa sentiasa mendukung tugas pendidik yang kian. Ibu bapa yakin akan peranan guru dapat menyumbang pada proses pembelajaran anak-anak yang lebih baik. Kemenjadian murid tidak akan berlaku secara tuntas. Hari Anugerah ataupun kecemerlangan sekolah. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, harapan ibu bapa terhadap anak-anak mereka untuk mendapat ilmu yang tinggi memandangkan cabaran besar yang perlu dalam situasi yang memaksudkan ibu bapa perlu berfungsi peranan memastikan pembelajaran anak-anak mereka tidak terhenti. Dan Hari Anugerah ataupun kecemerlangan sekolah. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, harapan ibu bapa terhadap anak-anak mereka untuk mendapat ilmu yang tinggi memandangkan cabaran besar yang perlu dihadapi pada ketika ini. Tetapi kesedaran juga telah sampai kepada komuniti dan pihak-pihak swasta. Inilah barangkali antara hikmah kepada ujian pandemik COVID-19 yang pihak-pihak swasta ini mesti diambil kesempatan oleh KPIB. Banyak ibu bapa, banyak komuniti dan banyak pihak-pihak swasta kerana sedar pada ketika ini. Tetapi kesedaran juga telah sampai kepada komuniti dan pihak-pihak swasta. Inilah barangkali antara hikmah kepada ujian pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan belum berakhir hingga sekarang. Izinkan saya menyeru semua pihak yang pernah bergerak agar segera bersama cikgu-cikgu dan semua perikat organisasi pendidikan negara membantu menjayakan anjakan ke-9 PPPM 2013-2015. Mari kita berbakti membantu. Itu dia sedikit sedutan daripada ucapan yang berbahagia Datuk Adnan bin Hashim dari Kumpulan Penggerak Ibu Bapa Komuniti Kebangsaan Kelantan. Beliau telah berkongsi sedikit mengenai peranan, konsep dan sebagainya. Baiklah, dan kebersamaan dengan ibu bapa, guru-guru ini sangat perlu dijalinkan. Lagi-lagi dalam kita situasi pandemik, kita perlu bekerjasama dengan semua pihak. Baiklah, kita kembali kepada adik Nabila Irina kita imbas kembali lah ya Nabila. Suasana di sekolah dahulu, mungkin boleh kongsikan siapa antara guru yang rapat, guru kesayangan ke? Ada favourite tak? Ada tak? Cikgu tak? Ramai. Antaranya ingat tak lagi nama-nama mereka? Ingatlah saja.
Siti Aida, Cikgu Iliani, Teacher Lani, lepas tu Teacher Azia. Memang kalau nak sebut satu-satu memang ramai sangat. Ramai sangat-sangat. Bila tengok cikgu tu, rasa semangat nak belajar. Ada tak? Ada. Lebih-lebih lagi guru-guru lah antara orang yang orang kata apa sangat-sangat membantu adik Nabila di sekolah dahulu, dan mungkin boleh kongsikan apa mata pelajaran yang paling adik Nabila suka di sekolah? Mata pelajaran yang paling saya suka, saya minat, saya tak tahu lah, tapi kebanyakannya saya minat tu secara sama rata. Dia boleh minat semua. Sebab tu dia dapat murid anugerah khas ni. Saya dulu, alamak, saya suka bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oh, saya beza. Saya suka matematik. Wah, suka kira-kira. Nampak? Cuba try. 2 tambah 2, 4. Ya. Patutlah. Kita akan kembali semula ke lintas langsung dari Kota Baru Kelantan dengan rakan setugas kita, Hanif Miswan yang berada di Majlis Pelancaran Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu Bersempena Hari Guru yang akan datang ini. Silakan Hanif, kita kembali ke Kota Baru Kelantan. Sahabat saya Muhammad Datuk Dr. Fadli Hassan, Eksku Pendidikan Negeri Kelantan, Datuk Yusran KSU Kementerian Pendidikan, Datuk Dr. Habibah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Adnan Pengurusi KPIDK, Tuan Haji Aminuddin daripada Yayasan Guru Pengurusi Yayasan Guru, Datuk Jamil selaku pengarah program, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Pertama saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran semua pada pagi ini. Lama yang hadir pada pagi ini. Namun dalam keramaian ini kita perlu sentiasa memastikan bahawa SOP itu dipatuhi. Jarak sikit. Saudara-saudari sekalian, di depan saya ini warga pendidik dan juga komuniti. Jika kita lihat, ada guru-guru, warga pendidik yang telah berpengalaman menjadi guru selama lebih 30 tahun. Ada 20 tahun, ada 10 tahun, ada 5 tahun. Berapa puluh tahun menjadi cikgu, saya yakin bahawa tidak ada seorang pun saudara-saudari yang pernah lalui apa yang kita lalui setahun yang lalu. Jadilah cikgu 30 tahun pun, pengalaman setahun yang lalu merupakan satu pengalaman baru untuk semua orang. Tidak ada sesiapa yang pernah melalui dan tak tahu pun. Dan cabarannya adalah amat besar. Ya, kita ingat, kita kembali mengingati pada 16 Mac 2020. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa PKP akan dilaksanakan pada 18 Mac. Saya mengangkat sumpah sebagai Menteri Kanan Pendidikan pada 10 Mac. Tak sampai seminggu duduk di kerusi, 16 hari bulan diumumkan bahawa PKP akan dilaksanakan pada 18 hari bulan. Tak pernah berlaku, tak pernah dibuat tutup sekolah semua. Namun pada waktu itu sekolah sedang bercuti. Sekiranya kita ingat, sekolah pada waktu itu sedang bercuti, penggal, dan ianya memberi ruang sedikit untuk kami di Kementerian berbincang nak buat macam mana. Apa yang kita nak buat? Antara pendekatan kita bincang adalah tentang online learning. Buat pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Tapi kita bincang balik, ada ke kemudahan nak buat ni? Apabila kita lihat balik, sebenarnya kita sebelum ini bercakap tentang online learning. Memang ada bercakap tentang online learning, tapi dalam konteks di sekolah. Komputer ada di sekolah, internet ada di sekolah. Kita tak bercakap tentang online learning dalam konteks home-based learning. Sebab itu semenjak daripada awal lagi, kita telah maklumkan, saya masih ingat, daripada peringkat awal kita dah kata
Memandangkan sekolah ditutup, tak boleh face to face, kita kena buat PDPR. Namun kaedah PDPR yang hendak digunakan bergantung kepada kesesuaian guru dan murid. Daripada awal tahun lepas lagi kita sebut. Sebab kita tahu isunya adalah dalam konteks peranti dan juga dalam konteks akses pada internet. Itu kita tahu. Ianya sesuatu yang baru untuk semua orang. Bukan sahaja untuk murid, tetapi untuk guru. Guru belum pernah ada pengalaman melaksanakan PDPR untuk satu tempoh yang panjang. Guru perlu melalui satu proses baharu. Ada yang nak buka Google Classroom pun tak tahu pada waktu itu, yang nak laksanakan PDPR. Tapi dengan semangat, dengan rasa ingin melihat anak-anak ini tidak ketinggalan, ramai guru yang mengambil pelbagai inisiatif. Yang tak pandai buka Google Classroom, pergilah belajar, cari, tengok video, tengok YouTube. Okeylah jadi Google Classroom. Kemudian yang tak tahu nak gunakan pun belajarlah macam mana nak gunakan. Ada yang menyampaikannya through WhatsApp. Buat grup WhatsApp bagi. Untuk kawasan-kawasan yang akses pada internet susah ataupun guru yang memilih kaedah lain, ada yang menghantar bahan-bahan, material, modul kepada murid-murid, ditinggalkan di sekolah, diambil oleh ibu bapa, dikembalikan ke sekolah, dan begitulah rutinnya. Terdapat kepelbagaian dalam konteks usaha guru-guru untuk memastikan dalam tempoh yang sukar ini semua murid tidak ketinggalan dalam pendidikan. Saudara-saudari, ianya satu proses yang memenatkan untuk kita semua yang belum biasa dengan proses tersebut. Ianya merupakan satu proses yang memenatkan. Tapi kita tiada pilihan. Itulah keadaannya, itulah situasinya, itulah kekangannya, maka kita perlu bergerak dalam kekangan tersebut. Dan alhamdulillah keadaan bertambah baik. Pada 24 Jun kita mula membuka semula sekolah secara berperingkat-peringkat. Kita mula masukkan murid-murid yang akan menduduki peperiksaan, kemudiannya diikuti oleh murid-murid lain. Belum pernah terjadi dalam sejarah nak masuk kawasan sekolah kena periksa suhu dahulu. Apa dia? Kami di kementerian sendiri pun perlu melihat bagaimana nak buat SOP ini. Tak pernah ada satu SOP sebegini rupa dalam sejarah pendidikan negara. Nak laksanakan satu persatu. Sampai ke sekolah, kena cek suhu, kena lihat keadaan murid dan sebagainya. Masuk dalam kelas, murid berada dalam bilik darjah di mana kedudukan mereka berjarak 1 meter antara satu sama lain. Makan yang dahulunya boleh hantar aja, habis waktu rehat semua pergi kantin. Sekarang guru kena memantau murid-murid makan di kantin. Prosesnya jauh berbeza. Kita sangka panas hingga ke petang. Kita ingat bila kita buka sekolah 24 Jun, maka kita dapat teruskan sesi persekolahan. Namun hujan di tengah hari. Apabila murid-murid telah semua kembali ke sekolah, berlaku gelombang seterusnya. Pada asalnya kita ingat dah selesai. Tapi apabila kita lihat gelombang ketiga ini jauh lebih teruk daripada gelombang sebelumnya. Kita tak tahu apakah keadaan pada masa hadapan. Kita belajar. Melihat gelombang pertama, melihat gelombang kedua, kita belajar. Datang gelombang ketiga, baru kita tahu bahawa kes ini boleh meningkat secara mendadak pada bila-bila masa sahaja. Dia nak sikit je
spark, maka kalau tidak dijaga, kalau tidak dipantau dengan baik, akan berlaku peningkatan mendadak. Daripada 0 kes sehari adalah meningkat 10 kes, 15 kes, 50 kes, 100 kes, 500 kes, 1000 kes. Daripada situ 1,500 kes, 2,000 kes, 3,000 kes, 4,000 kes. Saya masih ingat sebelum kes mencapai 4,000, saya dah umumkan bahawa pada 20 Januari sesi persekolahan akan secara bersemuka akan dimulakan. Dah umum dah. Panggil media semua bercerita, umum habis dah. Tapi apabila kes mencecah 4,000 kes dan kita lihat bahawa tidak ada tanda-tanda bahawa ianya akan menurun, maka kami terpaksa mengambil keputusan yang sebaliknya. Saya tahu ramai yang kata menteri ini sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begitu, sekejap begini. Tapi saudara-saudari, semua orang boleh sebar. Semua orang boleh bercerita, patut buat macam ni, sepatutnya macam ni. Kenapalah kementerian buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Semua orang boleh sembang. Yang sembang ini pernah tak menangani krisis COVID-19 sebelum ini? Tidak ada siapa. Boleh bercakap, boleh memberi pandangan, tetapi tidak ada siapa yang pernah menanganinya. Dan kami di kementerian lah yang duduk melihat data-data, menganalisa satu persatu, berbincang apakah pendekatannya terbaik. Masa nak tutup balik sekolah, kami bincang KSU ada KPP yang mana. Tutup ni kena maki balik kita. Tapi demi kepentingan anak-anak kita, kita buat keputusan. Dan dalam tempoh tersebut, apabila tidak berlaku PDP persekolahan secara bersemuka, kembali kepada PDR, suasananya agak berbeza. Ramai yang merasakan bahawa kita perlu laksanakan ke mana pun kena buat online learning. Bukan sahaja dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan guru, secara umumnya merasakan bahawa online learning ini adalah satu kewajipan. Sedangkan daripada awal lagi kita dah maklumkan bahawa kita sedar tekanan tersebut. Sedikit sebanyak ini menimbulkan tekanan. Menimbulkan tekanan bukan sahaja kepada murid, bukan sahaja kepada guru, tetapi juga kepada ibu bapa. Sebab itu kita mencari pelbagai pendekatan. Kita lihat bahawa kita dah umumkan, kita pernah buat PDPR pada tahun 2020, sepanjang tahun. Namun keadaannya berbeza pada tahun ini. Sebab itu kita mengambil pendekatan pelbagai usaha untuk supaya kita dapat mengurangkan tekanan ini dan memudahkan pengajaran dan pembelajaran berlangsung di rumah. Saudara-saudari sekalian, apa sahaja tindakan yang diambil, kita mengambil tindakan berdasarkan maklumat yang ada pada waktu itu dan juga berdasarkan projection ataupun forecast. But as the name suggests, it is just a forecast. It is a prediction. The reality we don't know. Kalau orang tanya hari ini adakah sekolah akan terus dibuka, we say yes. We are committed to ensure that the school can still be open, but we don't know until when. Hari ini memang kita kata yes, we committed. Sebab itu saya selalu cakap, kalau COVID ini dia cakap kat kita tidak dapat bila, senang. Kalau COVID boleh bagi tahu pada bulan April dia nak datang ke Kelantan, beringat sikit Kelantan, senang. Negeri lain boleh santai sikit. Tapi we don't know. Kita lihat apa yang berlaku di Sabah sebagai contoh. Berlaku peningkatan di Sabah dan hari ini Sabah, kes-kes di Sabah
jauh berkurangan. Kita lihat di Sarawak, awalnya tidak ada, kemudian meningkat. Kita lihat di Kelantan, awalnya tidak ada, sahabat-sahabat kita balik merantau, balik ke Kelantan, kes meningkat. Sebab itu kita tidak tahu. Dalam ketidaktentuan inilah kita perlu mengambil ruang, kita perlu mengambil peluang yang ada untuk memastikan dalam tempoh keadaan yang agak tenang ini kita dapat melakukan sebaiknya. Saudara-saudari, pada hari Khamis yang lepas, peperiksaan SPM 2020 tamat secara rasminya. Bermula pada 22 Februari 2021, berakhir pada 25 Februari 2021. Mac, silap, 25 Mac. Hari itu pun salah juga. 25 Mac. Saudara-saudari, peperiksaan SPM tahun ini kita tangguh daripada yang asal, kita tangguh sekali. Pindaan pertama. Kemudian kita lihat keadaan, kita lihat persediaan murid-murid, kita merasakan keadaan tidak mengizinkan. Kita buat pindaan kedua. Kita lihat juga bahawa situasi masih belum mengizinkan, hinggalah kita buat pindaan ketiga. Dan kita tetap meneruskan tarikh peperiksaan SPM seperti mana pindaan tersebut. Walaupun pada peringkat awal ramai yang skeptikal, ramai yang ragu-ragu boleh ke tidak nak buat. Saya beberapa hari lepas di Maktab Tentera Diraja diminta untuk berkongsi pengalaman dengan murid-murid lepasan SPM 2020. Saya kata dalam hidup ini, risiko ini tak boleh nak elak. Buat apa pun dalam hidup kita ni ada risiko. Tak sikit banyak, tak banyak sedikit, mesti ada risiko. Tetapi apa sahaja risiko yang hendak diambil, mestilah apa yang dipanggil calculated risk. Risiko yang telah dipertimbangkan secara mendalam, bukannya sekadar ingin mengambil risiko. Sebab itu dalam apa jua keputusan, we calculate, kita bincang, kita lihat. Sekiranya kita rasa keadaan tidak mengizinkan, maka kita tak teruskan. Dan Alhamdulillah, peperiksaan SPM berjalan dengan cukup baik. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah pada lembaga peperiksaan. Datuk Fakruddin ada. Thank you, tahniah lembaga peperiksaan. Walaupun sukar, bersama kerjasama semua pihak kita boleh buat. Saya kagum dengan semangat kerjasama dan juga kebersamaan di kalangan warga sekolah. Masa nak buat SPM ni nampak mudah, tapi nak masuk ke sekolah kena cek suhu. Cikgu-cikgu yang bertugas di depan cek suhu lebih 37.5 ataupun tidak. Kemudian cek kertas declaration kesihatan, deklarasi kesihatan, nak kena cek sebelum masuk ke kelas, ke dewan peperiksaan. Sampai ke dewan peperiksaan, petugas belum ada cikgu yang bertugas menunggu. Kemudian petugas mengambil tanggungjawab, mengambil tempat. Selesai, petugas selesai, antara peperiksaan pertama dengan peperiksaan berikutnya, ada guru-guru yang memberi arahan, memantau anak-anak ini untuk memastikan mereka selamat. Makan pun tahun ini makan dalam dewan peperiksaan. Dulu mana boleh. Dulu saya ingat kecil-kecil tak boleh makan dalam dewan peperiksaan. Kali ini kita makan dalam dewan peperiksaan, dipantau oleh guru-guru. Nah, Alhamdulillah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih
pada semua guru-guru yang telah membantu sama ada sebagai petugas peperiksaan, sama ada sebagai guru bertugas, sama ada sebagai pemeriksa kertas, sama ada sebagai seorang pusat peperiksaan. Anda semua telah menjayakan satu misi yang cukup sukar. Tanya. Bukan mudah saudara-saudari, 400,000 orang calon lebih. It's not an easy operation. It's not. 400,000 lebih calon. Petugas sahaja dekat 40,000 petugas. All over the country. Tetapi dengan semangat, dengan kerjasama kita boleh buat. We can do this. We can continue to do this. Kita boleh buat dan kita boleh terus laksanakan demi memastikan supaya apa sahaja yang kita perlu kembalikan, perlu dijalankan, dapat dijalankan dengan cermat dan teliti. Saudara-saudari, tahun ini cukup berbeza makin kertas peperiksaan. Kalau dulu makin kertas atas kertas, sekarang ini buat pertama kalinya dalam sejarah, semua kertas peperiksaan diperiksa secara atas talian. Habis dah? Belum. Ingatkan dah bagi masa sebelum habis. Saudara-saudari, buat pertama kalinya kita laksanakan pemeriksaan kertas di atas talian. Saya turun ke bawah berbincang, bertanya kabar kepada guru-guru yang memeriksa. Ada yang kata kali ini cukup mudah sebab tak payah bawa skrip. Dan juga markah-markah pun ditambah secara automatik. Buat letak je tanda markah hijau-hijau kat situ, boleh ditambah secara automatik, lebih cepat. Ada juga guru-guru yang merasakan payah sikitlah, lagi cepat marking dengan atas kertas. Itu pandangan. Tetapi secara umumnya this would be the way forward. Digitalisasi kita tidak boleh elak. Pendigitalan pendidikan kita tidak boleh elak. Di peringkat kementerian kita sedang berusaha keras merangka dasar pendidikan digital bagi membolehkan pendidikan digital ini dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan memberi kesan yang cukup baik kepada anak-anak kita bagi menyediakan mereka dalam konteks bersaing di peringkat dunia dalam keadaan hari-hari teknologi berubah, hari-hari teknologi bertukar. Bukan sesuatu yang mudah. Perubahan ini memerlukan komitmen semua pihak. Ini merupakan satu ruang lingkup baru untuk sesetengah guru mengadaptasi teknologi dalam bidang pendidikan, menggunakan teknologi secara kreatif, secara inovatif bagi memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik. Saudara-saudari, hari ini saya diminta melancarkan program Terima Kasih Cikgu. Saya ni anak cikgu. Arwah ayah saya pencen di sekolah kebangsaan Desa Pahlawan. Banyak sekolah-sekolah yang telah diajar. Dan saya dari kecil dah biasa dengan cikgu. Kawan-kawan ayah saya semua cikgu. Kehidupan sebagai anak cikgu. Dan saya juga sedikit sebanyak menjiwai semangat cikgu ini, menjadi cikgu. Saya juga cikgu sebagai pensyarah di universiti. Saya berkhidmat pernah berkhidmat di 3 buah universiti di Australia. The Australian National University, the University of New South Wales, dan juga the University of Tasmania. Saya juga seorang professional accountant. Jadi ramai sahabat-sahabat tanya, kenapa jadi pensyarah? Kenapa tak masuk industri? Accountant ni boleh buat duit banyak sikit. As a professional, especially working in overseas, boleh
lah, ya, simpan lebih sikit. Ramai tanya saya, kenapa tak masuk industri? Dah profesional, dah ada qualification, masuk industri lah. Saya kata, saya ni bukanlah orang alim sangat, bukan orang baik sangat. Tapi kita ingat bahawa dia tahu bila putusnya hubungan kita dengan dunia, antara yang akan mengekalkan jaya kita di dunia adalah ilmu yang kita tinggalkan. Ilmu yang kita tinggalkan. Sebab itu saya ni pantang. Saya ke mana sahaja, saya suka mendidik. Ada orang kata duk marah. It's not about being keras, tegas, tapi ianya adalah untuk mendidik. Boleh tanya pejabat saya, free consultation at least 2-3 kali seminggu. I said you're not going to get this consultation for free anywhere else. Saya baca buku, saya bagi tahu orang panggil, this is what you need to do. Buku ni cakap macam gini, kena belajar sedikit. Saudara-saudari, perjalanan ilmu ni dia panjang. Tidak ada sesiapa pun atas dunia ni yang ilmu dia pernah cukup. Hebat macam mana pun manusia atas dunia ni, dia tidak ada ilmu yang pernah cukup. Sebab itu, dalam konteks kita, dalam konteks pendidikan, ilmu ini merupakan sesuatu yang cukup berharga. Cukup. Dan seperti mana saya sebut, saya kata saya jadi pensyarah sewaktu di University of New South Wales. Satu subjek yang saya ajar ada 1,800 orang murid. Satu subjek. Saya kena ulang lecture saya 6 kali seminggu. Kelas subjek yang sama ulang 6 kali. Sebab ada 1,800 orang murid. Saya kata kalau 1,800 orang murid ini mendapat 3% daripada ilmu yang saya ajar dan mengamalkan ilmu ini dalam hidup mereka, insya-Allah ada bahagian untuk saya di akhirat. Sebab itu guru ini peranannya besar. Peranannya besar. Dan anak-anak kita di sekolah perlu diajar, difahami bahawa daripada sinilah mereka mula mendalami sesuatu yang kecil dan terus dikembangkan. Saudara-saudari, ilmu ini dia ada asasnya. Saya accountant. Dalam accounting dia ada asset, liability dengan owner's equity. Asset ni definitionnya mudah. Something that is belong to you due to past transactions that bring future economic benefits. Bila berlaku sesuatu nak tanya ini aset ke tidak, kita terus ke asasnya. Sebab tu ilmu ni dia banyak asas. Dalam konteks guru-guru sendiri, kita tak boleh leka. Apa yang kita belajar di universiti 5 tahun dulu, 10 tahun dahulu, mungkin kita tak relevan pada hari ini. Kita sentiasa perlu memastikan bahawa ilmu yang ada pada diri kita ini dapat terus sentiasa dipertingkatkan supaya anak-anak kita ini mendapat ilmu yang terkini untuk membolehkan mereka mengadaptasi ilmu itu dalam kehidupan mereka. Sebab itu saya kata pertama sekali adalah untuk kita menyampaikan ilmu. Yang kedua, untuk kita terus mencari ilmu. Dalam konteks pendidikan digital khususnya, ini merupakan sesuatu yang baru untuk semua pihak. Apabila kita ingin melaksanakan pendidikan digital, ramai guru-guru akan perlu duduk dan berbincang untuk memahami bagaimanakah kaedah pelaksanaannya, penggunaan teknologinya dan sebagainya. Pada masa yang sama, ibu bapa juga perlu bersama-sama dengan guru. Masyarakat perlu bersama-sama dengan guru. Kena faham bahawa proses ini mungkin akan mengambil sedikit masa.
Kita tidak boleh tiba-tiba saja merubah segalanya dalam satu tempoh yang singkat. Ya, kita ingin melihat bahawa pendidikan itu didigitalkan pada masa yang sama, ianya akan melalui proses-proses bagi membolehkan hasrat kita untuk melahirkan anak-anak yang fasih dan hebat dalam bidang digital dapat dilaksanakan. Saudara-saudari sekalian, di mana saya sebut tadi, tahun ini merupakan tahun yang sukar untuk kita semua. Kami di kementerian menghadapi satu keadaan yang cukup mencabar. Buat salah tak buat salah. Ada lebih 5 juta orang murid di seluruh negara. 5 juta orang murid. Murid ini ada ayah dia, ada mak dia, ada makcik dia, ada pakcik dia, ada atuk dia, ada nenek dia, ada adik-adik dia, ada abang dia. Kemudian kita ada lebih daripada 500 orang guru di seluruh negara. Guru ni pula ada suami dia, ada anak-anak dia, ada mak dia, ada mak mertua dia. Dan kita ada 10,000, lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Sekolah ini ada dalam kawasan bandar yang padat, ada di kawasan pinggir bandar, ada di kawasan luar bandar. Ada sekolah cantik, ada sekolah dah nak tutup, ada sekolah dah tutup, ada sekolah nak kena repair, macam-macam jenis saja. Dan inilah ekosistem pendidikan kita. Sebab itu, dalam tempoh yang mencabar ini, saya menyuruh supaya kita dapat teruskan kerjasama erat di antara guru, ibu bapa, kepimpinan sekolah dan masyarakat. Kita laksanakan ini semua bukan untuk kita. Saya selalu pesan, dalam hidup ini, manusia ini dicipta sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ini dia tak duduk seorang. Kalau duduk seorang, dia tak jadi khalifah. Manusia ini dicipta sebagai khalifah di muka bumi. Bila bercakap tentang khalifah, ada ramai, ada skop yang lebih luas. Sebab itu, kita perlu ingat, setiap yang kita laksanakan pada hari ini bukan untuk kita. Saya berada di sini bukan untuk saya. Saya selalu sebut, saya berada di sini dalam satu tempoh yang cukup singkat. Orang tak kenal pun siapa Razi Jidin ni. Sebut nama Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan, ramai tu pinggir-pinggir. Daripada mana datangnya Mamat ni? Mana ada orang kenal? Tetapi ianya memberi ruang kepada saya. Saya hanya ingin menumpukan kepada usaha untuk terus memperkasakan pendidikan kita. Saudara-saudari, remember this. Setiap apa yang kita lakukan pada hari ini, kalau ada titik-titik kesan daripada apa yang kita lakukan ini kepada generasi pewaris negara, insya-Allah ada bahagian untuk kita di kemudian hari. Ingatlah, segala apa yang kita lakukan demi negara.
Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang berbahagia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ke Bekas untuk bersama Yang Berhormat Datuk Dr. menyempurnakan pelancaran. Dipersilakan. Okey, baik, itu baru saja selesai ucapan daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan kepentingan antara dikongsikan juga boleh dikatakan adalah berkaitan dengan pengalaman sebagai seorang guru, pensyarah dan kepentingan untuk hidup sebagai seorang pendidik dalam menyampaikan ilmu, dan sedang berlangsung pada ketika ini betul-betul di belakang saya dan anda mungkin boleh saksikan juga nanti adalah berkaitan dengan gimik pelancaran gerakan massa Terima Kasih Cikgu ini. Ada video yang dimuatkan, ada ucapan-ucapan daripada pendidik, ibu bapa, guru-guru sendiri, anak-anak murid mereka berkaitan dengan ucapan terima kasih cikgu. Jadi boleh kita saksikan juga antara gimik pelancaran yang akan dilaksanakan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin yang akan disempurnakan betul-betul di atas pentas utama sebentar sahaja lagi. Jadi ini adalah satu simbolik kepada pelancaran gerakan massa ini dalam usaha untuk meraihkan cikgu-cikgu nanti bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-50 pada tahun 2021. Kita masih lagi menanti untuk sambutan ini diadakan. Anda boleh saksikan, lihat sendiri ada simbolik kepada cabaran mendepani norma baharu dalam pendidikan yang telah pun dilancarkan, dan guru telah pun dilancarkan tadi adalah berkaitan dengan temanya untuk sambutan 2021. Kita masih lagi ingin melihat tentang apa sebenarnya pelancaran gerakan massa 21. Okey, sama-sama kita saksikan terlebih dahulu gimik pelancaran ini. Masih lagi dengan hashtag Terima Kasih Cikgu. Diteruskan gerakan-gerakan ini daripada sekolah-sekolah kebangsaan seluruh Malaysia, dari seluruh negara sebenarnya, di Tumpat, Kelantan, Gua Musang, juga ada sekolah-sekolah yang lain akan dipamerkan. Dan ini ibarat satu simbolik yang sangat menarik bagi program ataupun proses program khas ini, Majlis Pelancaran Gerakan Massa. Kita masih pastinya yang sangat-sangat tertunggu adalah berkaitan dengan adakah temanya masih dikekalkan daripada Terima Kasih Cikgu ataupun akan ada tema baharu bersama dengan sambutan Hari Guru ini. Masih lagi nampaknya Terima Kasih Cikgu itu antara simbolik yang terus dikekalkan untuk bersama dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2021, dan ini sambutan ke-50 tahun. Ya. Betul, berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Itu yang baru saja diumumkan bersama dengan tema terbaharu dalam kita menyantuni hashtag Terima Kasih Cikgu. Itu telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sebentar sahaja nanti. Dan sekarang akan diteruskan sebenarnya antara upacara-upacara ataupun acara program yang akan diteruskan adalah majlis penyampaian hadiah
yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, kerana selain daripada program khas Majlis Pelancaran Gerakan Massa ini, ada juga beberapa acara majlis yang telah pun dilakukan sebelum ini, iaitu seperti yang kita bawakan di awal siaran seawal jam 8.50 pagi tadi adalah berkaitan dengan pertandingan perbahasan peringkat kebangsaan di antara guru-guru, dan ada 4 negeri yang dan antara negeri yang telah pun masuk adalah negeri Pahang, Selangor, Sabah dan juga Perak, dan akan kita dengarkan, akan kita perhatikan dari masa ke semasa berkaitan dengan apa yang berlaku di studio. Akan kami bawakan. Jadi kita kembali dulu ke studio bersama dengan Daya Aiman dan juga Nisa. Silakan. Ya, terima kasih Hanif yang bersiaran secara lintas langsung dari Kota Baru, Kelantan. Maka telah rasmilah pelancaran gerakan massa Terima Kasih Cikgu. Bolehlah kita pakai hashtag Terima kasih Cikgu. Tadi Datuk Dr. Razi Jidin selaku Menteri Kanan Pendidikan telah pun berucap, dan sedikit intipati daripada ucapan beliau adalah cabaran-cabaran yang dihadapi guru-guru seluruh Malaysia di musim pandemik ini, serta mereka, antara yang mereka terpaksa hadapi adalah belajar bagaimana nak menggunakan perisian video conference untuk melakukan PDPR di rumah. Maka dengan itulah terima kasih Cikgu. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan tetamu kita untuk soalan berikutnya. Ya, kita nak tanya kepada Nabila Edina, memandangkan Nabila merupakan penerima anugerah pelajar terbaik kategori murid berkeperluan khas SPM 2019, di mana Edina mendapat 12A dari SPM, keputusan SPM 2019. Macam mana persediaan Edina menuju ke SPM pada waktu tu? Okey. Persediaan untuk menuju SPM waktu tu, pertama sekali kita, masa cikgu kan dia bersungguh-sungguh bagi kita handout, bagi kita semua soalan-soalan yang kita perlu kena buat. Jadi kita utamakan handout-handout yang cikgu bagi, lepas tu mantapkan cara menjawab dan juga pasir-pasir. Lepas tu sebelum kita nak menuju ke SPM tu, kita perlu mantapkan asas-asas supaya kita dapat jawab soalan yang lebih kompleks. Jadi sebelum tu kita kena maafkan semua orang, baik-baik dengan cikgu. Jadi sebagai student, kita kena hormatlah, kita kena hargai cikgu sebab cikgu ni dia macam penghantar ilmu kepada kita. Jadi dia mengambil amanah untuk menghantar ilmu kepada kita. Guru-guru juga ni merupakan individu yang mendisiplinkan pelajar. Contoh kepada asrama kan, kena tegur, bagi nasihat, tepati masa, kena buat ni, kena buat tu. Jadi kita sebagai murid kena terima seadanya. Baru kita dapat berkat dalam apa yang kita belajar. Dan kita nak belajar berkat ni dengan cikgu Encik Muhammad Saleh dan Puan Hana. Kita nak tanya satu soalan yang cukup menarik lah. Kita nak tanya macam mana sebenarnya 9 orang anak ini boleh bahagi masa dengan baik untuk menyusun kehidupan mereka itu sehingga akhirnya menjadi seorang guru. Cik Saleh, Assalamualaikum. Masih bersama dengan kita di talian? Ya. Mungkin Puan Hana boleh kongsikan jawapan kepada soalan tadi. Jangan lupa Encik Saleh dan Puan Hana untuk turn on mikrofonnya. Tadi soalan Aiman tadi, bagaimana membahagikan masa. Maklumlah guru ni tugasnya bukan setakat pada jam persekolahan. Lebih daripada itu, kalau anak murid datang bertanya, jawab juga, layani juga. Macam mana Puan Hana boleh kongsikan tak bagaimana Puan Hana bahagikan waktu antara kerjaya dan juga keluarga? Silakan. Okey. Puan Hana boleh onkan mikrofon? Ya. Tak mengapa, mungkin suaranya tak keluar. Sebentar lagi kita akan kembali kepada soalan untuk Puan Hana juga Cikgu Saleh. Saya sangat tertarik dengan kisah hidup di mana Cikgu Saleh merupakan mantan seorang guru dan 9 anaknya juga guru yang mesti mengajar. Resepi. Nak tanya mak dia masak apa ke macam mana? Masak apa sampai boleh pandai sangat ni? Ya, baiklah. Kita kembali dengan adik Nabila Edina dahulu. Antara momen-momen dengan rakan-rakan lah di sekolah kan, guru-guru kita tahu banyak sangat sumbangan dan pertolongan telah diberikan. Apa antara momen indah dengan rakan-rakan sewaktu di sekolah? Memandangkan adik Nabila Edina ada satu situasi ataupun keadaan diri dinamakan skoliosis. Silakan. Antara momen dengan rakan-rakan, terutamanya mereka selalu membantu dalam pelajaran lah. Kalau tanya apa-apa mereka baca saja. Gurunya kita ada mentor juga. Mentor antara guru-guru muda di rakan-rakan. Jadi saya pun sangat ingin ucap terima kasih kepada mentor-mentor saya jugalah, sebab saya tanya dia akan jawab dengan
sebaiknya. Sebab kita kan ramai kan, macam ramai. Kalau jumpa cikgu sorang-sorang tu mungkin cikgu pun sibuk kan. Tapi cikgu memang selalu membantulah. Selagi ada peluang dia akan membantu sebaiknya. Dengan kawan-kawan terus selalu belajar sama-sama, kongsi apa yang kita ada, kita kongsi ramai-ramai sebab kita kan belajar ramai-ramai nak berjaya sama-sama. Dina ada jugalah ajar kawan-kawan buat nota sama-sama study group kan? Kami masing-masing sedaya upaya untuk mengongsi apa yang kita dapat bersama-sama supaya semua faham. Semua kita dapat sama-sama gerak satu batch itu. Tentang keadaan Irina ni, biasa kita tengok side point negatif. Tapi sebenarnya apa yang sebenarnya menjadikan diri Irina ni seorang yang positif, tengok apa yang menjadi pemangkin, untuk berjaya? Yang antara pemangkin saya kan macam kurang sikit lah, bukan kurang tapi kelebihan saya lah. Saya macam kurang boleh tulis, buat betul seperti orang lain. Antara saya punya pemangkin adalah ibu bapa saya. Saya juga tak dekat kepercayaan kepada diri saya. Saya rasa macam saya boleh buat. Saya sama je macam orang lain. Saya tak sakit pun. Saya rasa macam orang lain boleh kata ramai orang lagi teruk daripada saya sebenarnya. Ramai saya ni kira macam taklah teruk sangat sebenarnya kan. Tapi mereka juga boleh berjaya. Jadi saya nak buktikan bahawa dengan kita yakin pada diri sendiri, kita bertawakal, dengan kita buat baik ibu bapa dan guru membantu untuk kejayaan kita. Saya kira sungguh-sungguh. Boleh dijadikan tip dan juga kata-kata semangat lah. Mungkin ada rakan-rakan di luar sana yang menghadapi masalah ataupun situasi yang sama dengan adik Irina ni. Jangan cepat putus asa lah. Gunakan apa kelebihan yang lain yang Allah beri tu untuk kita berusaha. Dapat macam contoh adik Irina dapat 12A di SPPI Rawang ya. SPPI Rawang. Jadi mungkin ada rakan-rakan sedang menonton, rakan-rakan sekolah. Sekarang ni Nabila Irina melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Untuk kos apa tu? Asasi Sains Hayat. Asasi Sains Hayat. Nak jadi cikgu ke, tengah pengajar ke macam mana? InsyaAllah saya berminat dalam bidang farmasi. Farmasi. Nak jadi doktor. Okey, baik. Dina, kita nak bersama semula dengan Cik Muhammad Saleh dan anaknya Puan Hana. Puan Hana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dengar suaranya Puan Hana. Okay, boleh kongsikan kepada kita bagaimana membahagikan masa 9 orang ni? Bukan sikit-sikit. Kalau dalam toilet tu bergaduh-gaduh siapa nak masuk dulu ya. Macam mana membahagikan masa mungkin dengan adik-beradik dan juga dengan pelajar mungkin sampai tengah-tengah malam pun tanya WhatsApp juga soalan nak jawab macam mana. Silakan. Okay, terima kasih kepada pihak Didik TV kerana menjemput kami berdua, ayah saya dan saya. Jadi untuk membahagikan masa, tip membahagikan masa antara guru dengan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang isteri. Jadi ayah saya ni daripada kecil lagi, Abah, saya panggil bahasakan dia Abah. Abah dan Mak ni selalu menerapkan dalam diri kami anak-anak tentang apabila di sekolah, dia kata, kamu kerjalah sebaik mungkin. Okay? Kerjalah sebaik mungkin sebagai seorang guru. Tapi apabila pulang ke rumah, bukalah baju itu dan pakailah baju ibu dan baju isteri. Jadi kami buat yang sehabis baik. Maknanya di rumah kami memang lupakan karier kami, profession kami tinggalkan. Jadi di rumah kami akan usahakan kami mendidik anak dengan baik. Kami memastikan anak khatam Al-Quran, sebolehnya di bangku sekolah rendah lagi. Dan dalam bab ibadat, solatnya, dari segi makan minumnya, kami akan pastikan anak-anak kami turun ke sekolah dengan bersarapan dulu. Bapa pun okey, Puan. Alright. Terima kasih. Abah garang tak? Dia tanya juga sebab boleh jadi semua berjaya tu kan? Jadi sebenarnya Abah dari muda lagi memang dia garang, memang dia tegas. Sebab Haji Saleh ni. Baik, terima kasih Encik Saleh dan Puan Hana, terima kasih. Begitulah bapa, garang-garang sayang. Garang sayang kan? Baik, sahabat kita telah bersedia. Alright. Sahabat kita dah bersedia di sana. Kita bersama-sama dengan Hanif Miswan di Kota Baru Kelantan bersempena Majlis Pelancaran Gerakan Masa Terima Kasih Cik. Pengurusi Yayasan Guru Malaysia Berhad untuk penerangan yang diusikan. Yayasan Guru Malaysia Berhad kepada Datuk Doktor untuk disampaikan kepada
Okey, baik, kembali bersama kami berita langsung sepenuhnya di Kota Baru ini. Dan kalau kita terlepas tadi, sebenarnya telah pun diumumkan juara pertandingan perbahasan peringkat kebangsaan untuk guru. Dan tadi kita bawakan di sebelah pagi berkenaan dengan usul sama ada peranan PIKBS ini diterima ataupun tidak. Usul diterima, dan oleh itu ini menandakan bahawa skuad Tok Gajah ataupun pasukan dari negeri Pahang berjaya menjadi juara pada edisi kali ini, menumpaskan sayangnya pasukan negeri kelahiran saya iaitu pasukan Selangor apabila usul diterima. Pihak pembangkang tewas, dan pendebat kedua ataupun pembahas kedua dari negeri Pahang iaitu Cikgu Baihaki, kalau tak silap saya namanya sebentar tadi, telah pun diumumkan sebagai pendebat ataupun pembahas terbaik pada hari ini. Ini simbolik kepada kita meraihkan guru-guru ini untuk menjadi antara peneraju utama dalam sistem pendidikan dengan mereka mempamerkan persembahan dalam perbahasan. Sangat sengit sebenarnya. Saya antara yang sangat teruja menyaksikan perbahasan mereka, dan telah pun disempurnakan upacara penyampaian hadiah pendebat terbaik Johan, Naib Johan juga akan diumumkan iaitu negeri Selangor sebentar sahaja lagi. Dan difahamkan sebenarnya cikgu-cikgu ini adalah antara generasi-generasi gabungan baharu dan lama. Mereka pendebat-pendebat yang telah pun bermula dari zaman di IPTA lagi, mengenali antara satu sama lain, dan diteruskan perseteruan itu ketika mereka menjadi cikgu, telah pun mendapat lantikan sebagai cikgu, mendapat posting masing-masing di sekolah masing-masing, di negeri masing-masing, dan kembali bertemu di pentas perdebatan pada hari ini. Dan secara kemuncaknya, secara rasmi sekali lagi ucapkan tahniah kepada pasukan ataupun guru-guru dari negeri Pahang yang menjadi juara pada kategori ataupun pada edisi kali ini. Okey, itu telah pun diumumkan, disampaikan. Dan di belakang saya adalah cikgu-cikgu dari negeri Selangor, tak silap saya, ataupun dari negeri Pahang yang menjadi Johan pada kali ini. Okey, akan kami bawakan juga sebenarnya majlis pelancaran gerakan massa ini, dan akan kita cuba dapatkan juga Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan yang sebentar saja lagi akan turun selepas memberikan hadiah dan cenderahati bergambar kenang-kenangan bersama dengan kesemua wakil kerja guru-guru kita ini, untuk kita bawakan di sini dan menembual secara eksklusif bersama dengan kami di Didik TV, untuk kita bawakan kepada anda secara lebih dekat sebenarnya apa misi dan visi yang diinginkan dan juga tema yang baharu bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ini. Ini secara eksklusif yang dibawakan selepas sampai setahun sekolah ditutup. Antara intipati yang diberikan dalam ucapan setelah tadi adalah buat pertama kalinya sekolah terpaksa ditutup. Jadi ini pertama kali pengalaman, walaupun pengalaman anda semua 30 tahun belajar ataupun mengajar, ini pertama kalinya berdepan dengan situasi pandemik sebegini. Okey, piala juga telah pun dibawa naik ke atas ini, dan ini adalah sebagai simbolik kepada upacara ataupun perasmian yang telah pun dilakukan sebentar tadi. Dan sekarang sedang berlangsung majlis pemberian cenderahati kepada rakan-rakan strategik focal person yang diberikan daripada setiap negeri dalam usaha sama memberi kerjasama kepada Kementerian Pendidikan dari Perlis hinggalah ke Sabah, ke semua wakil yang hadir pada waktu ini, pada ketika ini, untuk bersama-sama membantu. Okey, kita masih lagi menunggu kehadiran, kita masih lagi meraihkan sebenarnya sambutan ataupun majlis pelancaran ini. Sungguh ramai sekali yang hadir, tapi dengan SOP yang telah pun ditetapkan dan telah pun diberikan mengikut panduan masing-masing. Okey, dan kesemua ini adalah lokal-lokal peta ataupun rakan-rakan strategik yang dibawakan naik ke atas untuk diberikan penghargaan bersama-sama. Okey, itu serba sedikit di sini, dan YB Menteri Kanan Pendidikan masih lagi berada di atas pentas untuk sama-sama kita nantikan keberadaan beliau dalam memperincikan berkaitan dengan sambutan ataupun pergerakan massa ini dan berkenaan dengan tema baharu yang telah pun diperkenalkan tadi. Saya percaya ini sangat dinanti-nantikan, dan terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV ini untuk kami bawakan secara eksklusifnya segala apa yang berlaku dari Hotel Perdana di Kota Baru, Kelantan ini. Dan menariknya, Kelantan juga dipilih pada tahun ini sebagai permulaan pada gerakan massa ini untuk kita sama-sama meraihkan guru-guru di Malaysia, terutamanya golongan pendidik yang sangat bersusah payah, yang sangat memberikan sepenuh jiwa dan raga mereka di dalam
usaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Dan saya sangat tertarik sebenarnya, ramai yang berkata berkenaan dengan PDPR, proses pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah. Ada yang berkata ataupun melihat hanya aspek pendidikan dalam talian sahaja, tapi ramai yang terlupa bahawa sebenarnya proses PDPR ini juga adalah dari aspek pendidikan di luar talian, pendidikan secara bersemuka. Silakan, tiada masalah. Ini adalah antara rakan-rakan strategik yang cuba sebenarnya untuk kita bersama-sama menjadi antara mereka yang membantu dalam usaha pendidikan. Okey, maksudnya saya tadi adalah berkaitan dengan apa dikatakan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan, adalah berkaitan dengan usaha-usaha selain daripada pengajaran dalam talian. Itu sebenarnya sangat penting sebab kita melihat beberapa perkongsian yang tular juga berkaitan dengan usaha cikgu-cikgu, usaha guru-guru untuk menghantar kerja sendiri kepada anak-anak yang berada di pedalaman, kawasan-kawasan yang kurang mendapat capaian internet. Jadi usaha itu juga turut dimaklumkan, dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan seperti tadi dalam ucapannya, ucapan perasmian, dan memastikan bahawa semua golongan guru tidak terkecuali daripada diberikan penghargaan. Oleh sebab demikian, sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan pada tahun ini bermula pada hari ini dan akan diperluaskan seboleh-bolehnya untuk dicapai oleh semua guru di pelbagai peringkat. Masih lagi diteruskan sebenarnya. Pemberian cenderahati kepada semua yang terlibat ini sedikitlah ya penghargaan secara simbolik kepada mereka sebagai permulaan, sebab kita tahu selain daripada cikgu-cikgu ni ataupun selain daripada anak murid, ibu bapa yang bersusah payah untuk bekerja ataupun melaksanakan tanggungjawab mereka, cikgu-cikgu juga sangat penting untuk kita berikan penghargaan ini. Dan ianya bermula sekarang. Sekali lagi kita akan terus beritahu bahawa segala penghargaan ini bermula sekarang, dan kita kembali ke studio seketika sementara kita menantikan kelibat Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan yang telah pun bersama dengan saya. Maafkan saya, kita teruskan bersama dengan Datuk. Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dalam tempoh sangat singkat ini. Yang pertama, tahniah atas pelancaran gerakan masa ini. #terima kasih cikgu. Datuk, saya nak pinjam 3 minit sekurang-kurangnya. Seminit, okey, seminit sekurang-kurangnya dari Datuk. Apa sebenarnya harapan di atas pelancaran ini, Datuk, kepada semua cikgu-cikgu yang melihat di Didik TV ini? Ya, seperti mana saya sebut tadi bahawa apa yang kita lalui sepanjang satu tempoh setahun yang lalu merupakan sesuatu yang amat sukar. Jadi segala jasa baik, usaha, gigih dan juga pengorbanan guru-guru di sepanjang tempoh ini amat-amatlah kita hargai. Kita tahu ibu bapa cukup menghargai jasa guru dalam menempuhi satu tempoh yang cukup sukar ini. Dan juga program Terima Kasih Cikgu ini adalah satu manifestasi atau penzahiran ucapan terima kasih di atas segala pengorbanan jasa baik guru-guru, terutamanya dalam konteks tahun yang penuh mencabar ini. Dan insya-Allah kita yakin bahawa masyarakat secara keseluruhannya akan sentiasa mengingati, memahami pengorbanan guru-guru dan menzahirkan rasa terima kasih ini dengan mengambil kira apa sahaja pendekatan yang paling sesuai bagi membolehkan seluruh masyarakat dapat bekerjasama dengan guru-guru bagi memastikan sesi persekolahan kita ini dapat diteruskan dan juga generasi pewaris negara ini dapat dibentuk menjadi sebuah generasi yang jauh lebih hebat. Ya, Datuk, secara eksklusifnya kepada semua cikgu mungkin boleh ucapkan bermulanya ucapan terima kasih cikgu dan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan pada hari ini. Silakan. Ya, seperti mana cikgu-cikgu tahu, hari ini bermula program Terima Kasih Cikgu, #Terima Kasih Cikgu, dan saya secara peribadi mengucapkan jutaan terima kasih pada guru-guru di luar sana kerana bersama-sama dengan kami dalam mengharungi satu tempoh yang sukar ini. Dalam tempoh yang singkat setahun tetapi penuh cabaran ini, guru-guru telah membuktikan komitmen saudara-saudari bagi memastikan anak-anak kita, generasi pewaris negara akan terus mendapat pendidikan yang terbaik. Ya, Datuk, 1 minit saya dah tamat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih cikgu juga saya ucapkan kepada Datuk sebagai antara pendidik kepada seluruh anak bangsa kita, insya-Allah. Terima kasih cikgu. Terima kasih Datuk. Itu dia Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Azizudin kami bawakan di sini, dan ini mungkin sahaja sebagai rangkuman kepada liputan kami secara lintas langsung dari Kota Baru Kelantan ini. Terima kasih banyak-banyak kerana turut bersama dengan kami. Saya Hanim Miswam bersama dengan kru-kru penerbitan yang berada bersama dengan kita.
kita jumpa lagi. Kita kembali ke studio bersama dengan Daya Aiman dan juga Nisa. Assalamualaikum. Terima kasih Hanif yang bersiaran secara langsung. Awak sedih, jangan sedih. Kita ucapkan tahniah kepada juara pertandingan bahas guru peringkat kebangsaan pasukan Pahang. Saya ingat Selangor menang tadi. Tak apa, Selangor pun tak kurang hebatnya. Oh, Baiklah, kita baik. masih di studio bersama dengan Nabila Irina dan juga Cikgu Saleh serta Puan Hana. Cikgu Saleh. Cikgu Saleh. Okey, masih bersama dengan kami. Baik, Cikgu Saleh, ni soalan paling favourite sekali lah. Kita nak tanya kepada Cikgu Saleh. Mungkin ada tips kepada kita semua untuk kita sama-sama menghadapi keadaan pandemik ini dalam keadaan ujian ataupun cabaran sebagai kepada seorang guru-guru pendidik juga, pada guru-guru juga. Silakan. Cabaran kepada guru-guru. Sekarang ini cara pembelajaran tidak seperti dulu. PMP sekarang tidak seperti dulu. Betul. Sekarang ini lebih bergantung menggunakan komputer dan alat-alatnya yang begitu canggih dan yang guru sendiri pun setengahnya dalam belajar masih beraba-raba. Tapi walaupun berkat usaha dan berkat ketekunan dan minat mereka untuk menjadi guru, maka maknanya berjaya. Mereka berjaya menjadi guru yang baik. Baik. Jadi kita sebagai guru jangan rasa syok, jangan rasa takjub untuk menjadi guru sebab tugas guru ini sebenarnya amat besar dan tanggungjawabnya amat berat sekali. Baik. Jadi, tanpa minat yang utuh dan pengalaman yang sentiasa dicari gali, maka tidak akan wujud guru yang baik. Ya, terima kasih Abah. Terima kasih. Sedikit kita nak dengar daripada Puan Hana. Silakan. Sedikit kata-kata daripada Puan Hana. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi untuk penutupnya, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan semua warga guru di Malaysia bahawasanya anda sungguh hebat. Anda memang hebat kerana anda berjaya mendepani segala cabaran di alaf yang kita sekarang musim COVID ini. Banyak kekangan-kekangan dan kita berjaya mengatasinya. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. #terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu Saleh dan terima kasih kepada Cikgu Hana yang merupakan seorang cikgu juga. Okey, baiklah, soalan terakhir. Last lah sebelum kita menutup episod kita pada hari ini kepada adik Nabila Irina. Mungkin ada kata-kata semangat ataupun perkongsian motivasi yang adik Nabila Irina ingin kongsikan kepada rakan-rakan di luar sana yang mungkin menghadapi situasi ataupun kondisi seperti adik Nabila. Silakan. Okey. Untuk rakan-rakan saya mungkin mengalami sedikit kesulitan lah dalam belajar. Teruskan usaha kita boleh buat. Sebenarnya dengan ada usaha sokongan rakan-rakan, guru-guru dan keluarga, kita boleh buat. Tak ada apa yang membezakan kita. Okay, sebenarnya tak ada apa yang membezakan kita. So jadi kita usaha betul-betul, usaha sebaik mungkin dan hargailah guru kerana kita kena pandang guru ni dengan kemuliaan. Betul. Sebab tanpa guru kita takkan ada tempat kita sekarang. Terima kasih kepada adik Nabila Irina dan mudah-mudahan kawan-kawan kita di luar sana boleh jadikan Nabila Irina sebagai role model, contoh. Okey, sebelum kita habis, jom sama-sama kita ucap terima kasih kepada guru-guru kita di luar sana. Terima kasih Cikgu. Maklumlah zaman sekarang ni dengan cabaran pandemik yang melanda, kita dapat lihat guru-guru, rakan-rakan saya sendiri yang kebanyakannya guru, they are going to the extent. Tiba speaking kan, Cikgu English kan. Mereka melangkaui kemampuan kebiasaan mereka di mana mereka mencuba sesuatu yang baru dalam waktu yang sangat-sangat singkat dan saya percaya pihak seperti guru-guru, pihak KPM, lembaga peperiksaan sangat-sangat komited untuk menjaga kepentingan murid-murid. Kita dapat lihat usaha-usaha mereka. Dan tak kurang dengan kerjasama yang diberikan oleh ibu bapa dan penduduk untuk memberikan kerjasama yang cukup utuh dalam memastikan anak-anak kita berjaya di luar sana. Dan kita dapat lihat ibu bapa juga berusaha bekerjasama dengan guru-guru untuk membantu anak-anak kita supaya kekal belajar, memberi fokus kepada pelajaran, menerusi secara atas talian. Maklumlah kadang-kadang di rumah ni kita tengah belajar tiba-tiba ada bunyi di belakang. Kita pun apa tu? Jadi yang di rumah pun ibu bapa, terima kasih banyak-banyak kepada guru-guru yang telah mencabar diri sendiri, mengambil peluang ini untuk memberikan yang terbaik untuk rakan-rakan.
Terima kasih cikgu. Baiklah, kita sudah pun mengakhiri sampai ke akhir program kita pada hari ini. Dalam program kelas pelancaran gerakan massa #terima kasih guru sempena sambutan Hari Guru ke-50 tahun tahun 2021. Dan kita tinggalkan anda dengan VT video. Ya, video ucapan khas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Pembakar semangat kami. Wahana ilmu, Iron Man saya. Ayah saya. Penyinar PTV. Pelita saya. Cahaya dalam kegelapan. Penggerak anak bangsa. Skema jawapan saya. Bahtera. Mentor saya. Pahlawan saya. Keluarga saya. Pelengkap ilmu saya. They are our lighthouse. Superhero. Sinar matahari dan bulan. Penentu markah saya. Kawan saya. Pendidik saya. #terima kasih cikgu. #谢谢老师。#terima kasih cikgu. #thank you teacher. #terima kasih cikgu. #terima kasih cikgu. #terima kasih cikgu. #terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua. Hanya di